Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana insya-Allah pada hari ini Ustazah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sambung kembali bicaraan nur kita yang ke-18 insya-Allah. Mudah-mudahan di kesempatan yang ada sama-sama kita menjadikan bicaraan nur ini sebagai sumber inspirasi kepada kita untuk kita sentiasa berusaha menjadi seorang wanita muslimah solehah yang merupakan dambaan syurga insya-Allah. Jadi kita jangan lupa, kita jangan alpa, kita jangan kata orang jemu, jangan sentiasa nak mengelak diri daripada kita menuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sebab perkara-perkara inilah yang boleh mengembalikan kita kepada Allah, dan perkara ini jugalah yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tabarakallah, tajuk kita nak teruskan ini adalah tajuk yang kita kata kita sama-sama nak berusaha menghindarinya. Sebab apa kita tak ambil benda ni? Sebab ini, tajuk ini kita masuk lah golongan yang terhijab dari nur Allah. Golongan yang terhalang dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Sebab kita sentiasa berdoa kepada Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar doa kepada kita, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku hidayah, petunjuk. Kita nak dapat petunjuk daripada Allah. Kita nak sentiasa diri kita ni dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal huda wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, dan kemuliaan diri, kesucian hati, kemudian wal afafa wal ghina, dan kekayaan hati. Kita nak jadi insan yang dekat dengan Allah, manusia yang sentiasa dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi di antara kita nak bincang ialah golongan yang terhijab daripada nur Allah. Na'udzubillah. Kita dah baca bicaraan nur yang ke-17 dulu, iaitu golongan yang terhijab yang tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang-orang kafir yang menyangka amalan dia benar. Bagaimana golongan pertama? Orang kafir. Orang kafir bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan amalan mereka, kebajikan mereka, perbuatan mereka ini seperti fata morgana, tak ada nilai pun. Ibarat kata kita jalan di atas jalan, kita tengok di atas jalan tu nampak macam air, tapi rupa-rupanya itu adalah bukan air, hanya bayangan-bayangan sahaja. Na'udzubillah. Amalan mereka seperti habaan mansura. Itu golongan yang pertama, golongan yang terhijab, yang terhalang daripada mendapat nur Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat yang 40 pula, bagaimana Allah membuat perumpamaan amalan orang kafir. Golongan yang terhijab daripada nur Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu orang-orang kafir yang mengerjakan amalan yang buruk. Amalan baik pun Allah Taala tak terima, apalagi amalan buruk yang mereka lakukan. Na'udzubillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kadzulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang yang di dalam gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak bertindih ombak, di sebelah atasnya pula awan tebal. Demikianlah keadaannya gelap gulita berlapis-lapis. Apabila orang itu mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihatnya sama sekali. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang peraturannya mendapat cahaya hidayah petunjuk, maka ia tidak akan beroleh sebarang cahaya yang akan memandunya ke jalan yang benar. Na'udzubillah. Subhanallah, iaitu perumpamaan. Bagaimana orang-orang kafir yang berbuat kebaikan pun Allah Ta'ala tak terima. Buat baik, derma macam mana banyak pun, tetapi amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Apatah lagi sekiranya mereka melakukan amalan yang buruk, amalan jahat, perbuatan jahat.
Perbuatan jahat itu menyebabkan hijab di antara mereka-mereka ini mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita tengok ungkapan ayat ini bagi menggambarkan golongan yang terhijab dari nur Allah. Amal keburukan mereka tidak umpama seperti zulumatin, itu kegelapan. Amalan mereka seperti kegelapan. Bagaimana kita melihat kegelapan? Apakah makna kegelapan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 40 tadi? Dia kata kegelapan itu maknanya amat tebal, berlapis-lapis dan hitam pekat, sebagaimana gelapnya suasana di lautan yang amat dalam di malam hari. Allahu Akbar. Begitu perumpamaan amalan-amalan orang kafir. Kemudian dikata bagaimana gelapnya sehinggakan seseorang mengeluarkan tangannya di hadapan mukanya. Tangan itu tidak nampak sama sekali meskipun sudah dekat benar dengan matanya Allah. Ibarat kata kita kata gelap geluguk di malam dah, di malam gelap gelita, gelap geluguk, ibarat kata semut kecil duduk atas batu yang warna hitam dalam keadaan gelap pekat, tak nampak apa saja. Inilah perumpamaan amalan orang-orang kafir laknatullahu alaihi. Bagaimana Al-Hasan menyatakan bahawa dalam surah An-Nur ni yang kita baca dalam ayat 14 dalam ayat 40 ini, 3 macam kegelapan. Al-Hasan mengatakan yang kegelapan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 40 dalam surah An-Nur ini, iaitu yang pertamanya kegelapan laut, kemudian kegelapan ombak, kemudian kegelapan awan. Bagaimana Allah Taala Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita lah. Demikian pula orang kafir ni, dia memiliki 3 kegelapan. Orang kafir ni dia ada 3 kegelapan. Yang pertama ialah kegelapan keyakinan, akidah mereka. Mereka ni adalah golongan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita percaya, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kezaliman yang paling besar sekali ialah seseorang hamba itu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kezaliman mereka, bagaimana Allah Taala tak akan ampunkan mereka. Bukan dunia saja Allah Ta'ala tak ampunkan mereka, tapi di akhirat mereka akan diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Yang kedua, kegelapan ucapan. Perkataan mereka sombong, takabur dan sebagainya. Allah, inilah mereka orang-orang kafir harbi lah. Orang-orang kafir harbi yang wajib kita perangi. Berbeza dengan orang kafir, dia ada 2 kafir harbi dengan kafir zimmi. Kafir harbi itu memerangi kita, menentang Islam, tak mau tengok Islam berkembang di atas muka bumi Allah. Tetapi kafir zimmi ni mereka bersama dengan kepimpinan Islam dan mereka jadi golongan yang baiklah, yang boleh ikut arus yang dibawa oleh pemerintahan kerajaan Islam, subhanallah. Dan juga kegelapan amal perbuatan, maknanya amalan orang kafir ni langsung tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat sebaik-baik amalan orang kafir, mereka tetap akhirnya kalau mereka tidak masuk Islam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sejahat-jahat orang Islam, akhirnya mereka mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah satu perbezaan yang ketara di antara orang yang beriman dan juga orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan memberikan kepada mereka pancaran nur. Dengan sebab kekafiran mereka, dengan sebab kesyirikan mereka, dengan sebab kejahatan mereka, Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada mereka. Na'udzubillah. Bagaimana kita melihat ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud tadi, au kadzulumatin fi bahril lujin yaghshahum maujun min fawqihi maujun, umpama gelap gulita di dalam lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak bertindih ombak. Dalam surah An-Nur ini ayat apa? Al-Quran memastikan, dia kata, beberapa kegelapan di lautan yang dalam. Bila sebut laut, kita tengoklah, bila kita berlayar di atas kapal, kita naik kapal pun kita berada di atas lautan, kita tengok daripada atas, kita tengok bawah tu gelap dah. Apa lagi yang berada di dalam lautan? Gelap gulita, tak ada nampak apa cahaya. Subhanallah. Bagaimana Al-Quran menjelaskan dengan kata lujiyin. Lujiyin fi bahril lujiyin, yang bermaksud sangat dalam, agar kita mengetahui bahawa dalam lautan itu terlalu gelap gulita, subhanallah, tak ada cahaya, na'udzubillah. Sebagaimana Qatadah mengatakan bahawa lujiyin bererti dalam. Kemudian ulama Zamakhsyari mengatakan seperti dalam lagi banyak air. Lujiyin itu maknanya dah dalam tapi banyak air pula. Imam At-Tabari mengatakan kata laut disifatkan dengan kata lujiyin yang bererti dalam dan banyak air. Allahu Akbar. Kita bila sebut air tu rasa lemah dah.
Sebab maknanya lah air ni kita lemah dalam air, na'udzubillah lah. Pengalaman kita pergi kita pergi pulau Kapas dah. Kita nak snorkeling pun tergelang sikit pun terasa lemah dah, subhanallah. Dah takutnya dah dengan kegelapan. Kemudian bagaimana kita melihat ahli saintis dia membuat kajian. Apabila ahli saintis Eropah, daripada Eropah dia buat kajian, dia telah bertanya orang Islam. Dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli sains tadi dia tanya orang Islam. Dia kata adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah berlayar dan pernah melalui pelayaran di lautan? Dia tanya. Ahli sains Eropah tadi orang kafir asalnya. Dia tanya orang Islam. Dia kata pernah tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berlayar di lautan? Maka orang Islam kata tidak. Dia kata aku bersaksi bahawa dia adalah benar-benar seorang rasul utusan Allah. Subhanallah. Dia kata kalaulah begitu jawapan kamu wahai orang Islam bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar-benar utusan Allah. Dia kata sesungguhnya Al-Quran. Tengok kata-kata dia, sesungguhnya Al-Quran telah mengungkapkan perumpamaan dalam ayat ini dengan begitu teliti dan sangat mendalam. Alam lautan yang dalam itu tidak akan diketahui oleh sesiapa pun melainkan dia jika dia memang hidup di dalam lautan. Ahli sains itu kata tak ada orang akan tahu pun keadaan di dalam lautan yang gelap gulita itu. Sebab dia kata apabila aku mengetahui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak pernah berlayar di lautan dan tidak pernah ada satu pelayaran pun dalam hidupnya, tahulah aku. Ahli sains itu kata tahulah aku bahawa dia kata Al-Quran ini adalah kalam Tuhan. Sebab Al-Quran ini adalah kalam Tuhan, dia kata maka orang tadi, ahli saintis tadi, dia pun beriman masuk Islam, subhanallah. Ini orang kafir yang mengkaji alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi kita orang Islam dan kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang percaya adanya Allah, yang percaya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mengkaji, bila kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat lebih yakin lagi tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi orang kafir yang mentadabbur, yang mengkaji ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pun, mereka ni boleh kembali beriman kepada Allah. Sebab tu kita orang Islam ni jangan berkira sangat masa kita untuk kita lebih mengenali Allah, untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala uji kita dengan PKP duduk jadi lagu pula PKP. Makna PKP ni adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah sebenarnya. Untuk kita, ya Allah, ya Tuhanku, kerdilnya aku nak lawan kumar yang tak nampak pun aku tak mampu. Kerdilnya kita. Sehingga kau menimbulkan keyakinan kita, Allah, kita tidak ada daya dan upaya melainkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ahli saintis tadi telah memeluk Islam. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Kita kena tengok, fikir tentang ciptaan Allah. Untuk kita kenal Allah, kita tengok ciptaan Allah. Bila kita tengok ciptaan Allah, subhanallah, maka kita rasa, ya Allah, terutama sekali pada diri kita sendiri, kerdilnya daripada tidak ada kepada ada, kemudian tiada balik, akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini akan dipersoalkan, akan dinilai balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, Allah memberi cahaya pada hamba dan makhluk yang dikehendaki sahaja. Orang yang berhak mendapat hidayah petunjuk Allah ialah orang yang dipilih oleh Allah. Sebab tu kadang-kadang kita kata, buat apalah, dok sedar lagi ke? Sedar tak sedar, Allah jawab dah di sini. Ayat kita baca ni 40 ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang peraturannya mendapat cahaya, maka ia tidak akan beroleh sebarang cahaya yang akan memandunya ke arah jalan yang benar. Jadi kita tak usah katalah, Allah doakan nak khabar dah, dia akan nak cerita dah apa ni, dak dengar juga, dak beriman juga. Allah jawab dah. Mana kita yakin, kita orang beriman ni, hidayah tu milik Allah.
Allah berhak beri kepada dia siapa yang dia nak. Jadi kita bersyukurlah. Bersyukur kata dengan hidayah yang kita dapat, hidayah iman juga hidayah Islam ni Allah. Ini sesuatu benda yang lebih mahal daripada unta merah lagi. Allahu Akbar. Jadi ayat ini bermaksud bahawa sesiapa yang Allah tidak berikan petunjuk, maka mereka berada dalam kesesatan, na'udzubillah. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ajar kita doa. Kita kena sentiasa berdoa. Ad-doa mukhul ibadah. Berdoa kepada Allah. Bagaimana doa yang diamal oleh, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku dan cahaya di penglihatanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di hadapanku dan cahaya dari belakangku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Maknanya kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni tak akan kuat apabila kita tidak bersandar kepada Allah. Tapi bila kita bersandar kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan kuat insya-Allah. Lebih-lebih lagi dalam ujian Allah inilah. Kita masih turun naik lagi COVID-19 ni, tak tahu sampai bila. Nak tunggu sampai fasa kedua, fasa ketiga dah. Kita masih lagi dalam kawalan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita, itulah maknanya benda-benda keadaannya apa yang berlaku ni dengan sebab kita juga. Jadi insya-Allah kita sama-sama mengembalikan urusan kita, urusan hidup kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah semuanya akan baik suatu hari nanti insya-Allah. Sesuatu yang Allah Taala ciptakan, sesuatu yang musibah yang Allah Taala beri, sebenarnya Allah itu sangat sayang kepada kita, dan biar kita merasakan bahawa itu adalah cinta Allah kepada kita, sebab Allah nak suruh kita ingat sebelum datangnya ujian yang besar, semoga ujian kecil di dunia ini kita dapat mengatasinya dengan baik. Dan kita kena caknalah, kita alhamdulillah adanya JPKK, adanya YB kita yang sentiasa online. Bagi ustazah perkataan letak online, maknanya mereka sentiasa orang kata orang buka semua. Bila rakyat memerlukan bantuan dan sebagainya, insya-Allah mereka akan terus membantu. Sekiranya sahabat-sahabat rasa malu nak minta semua, okey, beri personal kepada jiran ataupun siapa-siapalah. Sebab kita di cawangan mana-mana pun kita ada juga muslimat daripada JPKK dan sebagainya, insya-Allah kita faham apa keperluan yang sepatutnya yang rakyat dapat dan sebagainya lah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, kita kata ayat yang untuk akhirnya mari sama-sama kita ingat balik, mentadabbur balik ayat Allah 40 tadi, bahawa itu adalah mereka orang-orang kafir yang terhijab daripada hidayah nur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita, yang Allah Taala beri hidayah, yang Allah Taala beri iman kepada kita, insya-Allah kita mudah-mudahan kita akan berkekalan dengan iman yang kita ada, dengan Islam yang kita ada. Kita kena bajailah, kita kena bajai keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali kita minta, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, berikanlah ketabahan hati ya Allah. Berilah aku jadi hamba-Mu yang tabah ya Allah, yang redha dengan musibah yang Engkau kurniakan ini ya Allah. Ya Allah, berilah aku kekuatan jiwa ya Allah. Mudah-mudahan jiwa aku ni dapat mengatasi segala masalah, segala musibah, dan kita mengelakkan diri kita daripada tengok perkara-perkara yang melemahkan semangat kita. Kita nak buka telefon, kita tengok. Kalau perkara-perkara yang melemahkan kita, kita tak payah tengok. Sebab sekarang ni banyak fitnah. Fitnah sungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi fitnah kepada kerajaan Terengganu sendiri. Benda mereka tak puas hati. Memanglah musuh ni selamanya tak puas hati, sebagaimana Yahudi tak puas hati kepada Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya mereka tak akan redha kepada orang Islam. Ni amat malang kita. Rasulullah kata rambut sama kita, kulit sama kita, rambut hitam sama kita, kulit sama kita. Dak, maknanya kehendak pun lebih kurang sama kita juga. Tetapi amat malang mereka ada hasad dan dengki, sehingga mereka buat fitnah macam-macam kepada kerajaan negeri Terengganu. Kita sepatutnya jangan terlibat dengan golongan orang yang membawa fitnah ni. Ingat molek,
Tuduhan kalau tak ada bukti pun kena sebab. Tak, kita kena, kalau kita menuduh seseorang buat kejahatan, contohnya berzina dan apa, kalau kita tak ada bukti, maka kita kena hukuman qazaf sebanyak 80 kali. Apalagi kita sebar fitnah, kerajaan tak buat, kita kata kerajaan buat. Baru-baru ni ada fitnah nak ganti MB barulah, macam-macam lah. Allahu Akbar. Mana yang itu yang berpunca daripada hati yang tidak bersih. Jadi kita mohon kepada Allah. Tadi kita dah berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa tergolong dalam golongan orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadikan pandemik COVID-19 ini sebagai muhasabah, sebagai untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk akhirnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu adalah kekurangan diri ustazah yang dhaif ini. Kepada Allah ustazah memohon keampunan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curahan rinduku, ku temui rasa cintaku.